Assalamualaikum geng. Korang nak tahu tak, ada satu puak yang tak nak terima dunia luar 100% dan tak nak terima teknologi terkini dan peradaban manusia yang terkini. Maksudnya kita sekarang kan pakai baju, pakai seluar yang macam ni kan. Diorang tak nak terima perubahan ni. Ia dikenali sebagai puak Sentinel. So puak Sentinel ni, diorang memang duduk dekat pulau yang bernama Sentinel Utara lah. Pulau yang ada dekat Sentinel Utara. So diorang diberi gelar puak Sentinel lah, sempena nama tempat tu. So puak ni diorang duduk dekat satu pulau yang berada di India. So sesiapa yang cuba untuk kata memperbaharui puak diorang ni, diorang akan halau dan ada yang kena bunuh. So ini adalah 5 fakta tentang puak Sentinel yang korang kena tahu. Jom kita tengok sama-sama. Yang kelima, puak Sentinel ni akan membunuh mana-mana penceroboh yang cuba datang ke dalam pulau diorang ni lah. Maksudnya ada siapa-siapa yang cuba untuk datang saja tengok, diorang akan halau. Dan ada kejadian yang helikopter diorang tembak jatuh helikopter. Dan ada satu kejadian iaitu pada 2018 ada satu mubalik Kristian iaitu George Chow Allen. Dia cuba datang lah untuk berdakwah dekat pulau tu lah. Walaupun diharamkan, sebenarnya kerajaan India haramkan orang datang ke pulau tu lah sebab bahaya. So George Allen ni dia datang untuk bagi dakwah dan akhirnya beliau dibunuh di situ. Dan dikatakan beliau dibunuh dengan panah dan ada penduduk tempatan lah, so nelayan yang bawa bot-bot kecil kan. Diorang nampak mayat mubalik Kristian ni diheret kat sekeliling pantai tu sebelum ditanam. Sejurus selepas Joe Allen tu mendarat dekat situ, dia terus dibunuh. Dan puak Sentinel ni hanya berhubung dengan orang luar sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1990-an, iaitu ahli antroponologi nak cuba beberapa kali lah nak bagi buah kelapa dekat dorang. Maksudnya itulah momen yang dia jumpa orang luar. Selain tu memang dorang tak nak jumpa. Yang keempat, kerajaan India mengharamkan untuk membuat apa-apa lawatan ke Pulau Sentinel ni. Dari dulu lagi penjelajah ada cuba datanglah untuk pergi ke tempat ni, tetapi memang tak dilayan atau akan dibunuh lah oleh puak Sentinel ni. Kejadian dia pada tahun 1980-an, ada satu kapal laut dia karam lah dekat kat situ dan dia terdampar dekat pulau tu. Dan peperangan berlaku. Maksudnya bila orang luar datang kan, diorang tak suka, diorang bergaduh dan ada ramai jugalah kata puak Sentinel ni maut. So dah banyak kejadian yang berlaku. So pada tahun 1997 kerajaan India mengharamkan sesiapa yang datang ke puak Sentinel ni. Walaupun memang akan ada penguatkuasa lah kata halang daripada diorang datang. Dan jikalau diorang ni lepas daripada penguatkuasa India, diorang akan tetap dilayan dengan lontaran batu atau anak panah daripada kaum Sentinel atau puak Sentinel itu sendiri. Maksudnya memang diorang tak nak orang penjelajah ke orang-orang yang orang-orang luar selain puak diorang ni datang ke pulau diorang. Dan puak Sentinel ni mempunyai imunisasi yang rendah sebab diorang tak ambil apa-apa vaksin atau cucukan kan sejak diorang kecil lagi. Dan diorang memang akan takut kalau orang luar bawa penyakit. Maksudnya sebab diorang imunisasi rendah, bila orang luar bawa penyakit, diorang akan terdedah kepada penyakit-penyakit yang baru. So diorang tak nak benda tu berlaku. Yang ketiga, puak Sentinel ni pernah diculik penjajah, iaitu pada 1880 sebelum kerajaan India haramkan. British telah adakan lawatan ke pulau ni untuk tengoklah apa yang berlaku kat pulau dan sebagainya kan. So lepas diorang dah buat sesi lawatan tu, diorang pulang, diorang sempat culik 6 orang daripada puak ni. Dua orang kata yang dah berusia, yang dah berumur, 4 orang kanak-kanak. So selepas itu diorang bawa lah ke destinasi diorang. Dan selepas itu 2 orang daripada yang diorang colek tu, 2 orang yang berumur tu meninggal dunia. Maksudnya tinggallah 4 orang kanak-kanak sahaja yang lepas diorang colek tu. So selepas daripada kejadian tu, diorang rasa macam tak ada guna. Maksudnya 4 orang yang diorang colek ni tak ada bagi apa-apa manfaat pun kepada pihak British lah. So selepas dia menyedari benda tu, dia rasa pun puak Sentinel ni semakin pupus dan diorang pulangkan semula 4 orang kanak-kanak yang diorang colek tadi. Yang kedua, bahasa diorang ni menjadi misteri. Kita boleh tengoklah kalau kita pergi ke puak-puak orang asli yang berada di belah-belah Indonesia, kita masih boleh tahulah apa yang diorang cakap dan bahasa apa yang diorang gunakan. Maksudnya kita boleh kajilah. Tetapi kalau puak Sentinel ni, kejiranan kepulauan yang lain pun tak dapat faham apa yang diorang nak cakap
Maksudnya bahasa dorang tu sampai sekarang tak ada siapa pun boleh kaji apa yang bahasa dorang gunakan dan komunikasi apa yang dorang cuba sampaikan. Maksudnya kita sampai sekarang tak faham apa bahasa dorang gunakan. Yang kelima, cara hidup mereka ni tidak banyak berubah. Maksudnya kalau kita boleh tengok cerita-cerita orang asli dulu kan, dorang ni macam tu lah. Maksudnya dorang sebagai contoh, dorang tak reti hidup menghidupkan api. Dorang still tunggu peti sambar bagi terbakar, dan dorang guna batu kan, gesel-geselkan bagi ada menyala. Dorang still guna tu sebab pengkaji-pengkaji yang dekat seluruh dunia ni dorang kaji, dorang memang rasa Puak Sentinel ni tak reti mengira, tak reti pertanian. Maksudnya dari segi asasnya dorang tak tahu benda-benda macam tu. Dorang still macam dululah, macam korang tengok cerita-cerita dulu kan, still macam tu. Sebab yelah, dorang tak nak terima perubahan, so dorang tak tahu, dorang tak belajar lah apa sepatutnya dorang belajar. Dan itulah apa yang kita boleh ambil iktibar daripada sini. Kita mestilah menerima segala perubahan yang baik lah. Yang jahat tu kita tak payah terima kan. Yang baik kita boleh terima perubahan supaya dapat meningkatkan positivity pada diri kita sendirilah. Sebab kita tengok dorang tak nak terima perubahan daripada dunia luar. Macam tu lah dorang. Maksudnya dorang takkan berkembang sampai macam tu. Dorang tak nak terima orang luar. Dorang still macam bunuh orang luar kan. Tak nak terima orang nak bagi nasihat dan sebagainya kan. Macam tu lah hidup dekat dunia ni. Kita kena terima nasihat yang baik supaya dapat mempertingkatkan hidup kita. So itu saja sedikit fakta tentang Puak Sentinel ni, iaitu satu puak yang dikatakan agak berbahaya lah dekat dunia ni. So kalau korang ada fakta menarik atau cerita-cerita yang menarik korang rasa nak saya ceritakan, korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Itu saja video kali ni. Saya Nasiruddin Nurzaini. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.